Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang dan selamat malam. Jadi kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan mula kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita dah bincang berkenaan dengan soalan 1 sampai 6. Memang sangat lama Okey, dari hari tu kita sepatutnya dah siap lah. Tapi yang ni saya go through slow sangat. Tapi tak apa, sebab saya ajar dari basic Kalau tak dapat juga rasa rugi sangat. Okey. Jadi kita sambung kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan trigonometri. Ni tajuk trigonometri tingkatan 5 Saya tak ajar tapi kita belajar ulang kaji sahaja. Kita akan buat ulang kaji. So untuk soalan ni kita lihat soalan nombor 7. Kalau bila kita cerita pasal tajuk sin cos tan, okey, kalau tajuk dia adalah soalan melibatkan sin ke, soalan melibatkan cos ke, satu perkara yang kita kena ingat adalah pelajar semua kena hafal formula sin cos tan. Okey, kena hafal formula sin cos dan tan. Biasanya kita akan belajar S untuk itulah S untuk ni O bahagi dengan H. Kalau ni dalam English lah, dalam bahasa Inggeris. Okey, ni formula yang kena hafal. Kalau bahasa Melayu, kalau bahasa Melayu kita akan gunakan S sama dengan T dengan H. Okey, T over H ni bahasa Melayu. Biasa adalah sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris, ada juga sekolah yang menggunakan bahasa Melayu. Okey, next. Kita ada cos. Okey, cos adalah A over H ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah S bahagi dengan S. Okey, dan akhir sekali adalah tan, di mana tan adalah O bahagi A. Kalau dalam bahasa Melayu, T. Okey, T adalah T S. Okey, tan tentangan sebelahan. Okey. Kalau saya lebih suka guna bahasa Inggeris sebabnya kalau bahasa Inggeris ni sin maksudnya adalah opposite per dengan hypotenuse. Cos maksud dia adalah adjacent bahagi dengan hypotenuse. Tan adalah opposite dengan adjacent. Kalau kita ada segitiga, kalau kita ada segitiga, ni segitiga sudut tegak. Biasanya kita akan gunakan sin cos tan pada segitiga sudut tegak. Yang ada macam ni simbol petak ni. Dan kita kena ingat hypotenuse adalah yang serong dan OA ni boleh jadi mana-mana Katakan kalau sudut yang letak dekat sini adalah X. Okey, kalau sudut X kat sini, jadi O dia berada dekat depan X. Okey, kita panggil dia sebagai tentangan. Jadi kalau segitiga tu dia ada sudut, kadang-kadang sudut dia dekat atas. Okey, X tu kat atas. Jadi dia punya O dengan A dia akan berubah. O dia mestilah tentangan di mana dia akan berhadapan dengan X tu ataupun dengan sudut yang kita nak cari. A adalah sebelah bagi O. Jadi A dengan O ni boleh berubah ikut apa yang kita letak sudut tu ataupun ikut sudut apa yang kita nak cari. Katakan dalam gambar ni ada segitiga. Okey, dalam gambar ni ada segitiga. Jadi kita tahu bahawa hypotenuse adalah sentiasa yang berhadapan dengan tanda bucu panjang bucu petak ni. Okey.
So bila petak yang macam ni segitiga sudut tegak ni, okey, tegak ni berhadapan dengan dia adalah hipotenus. Yang itu kita tahu. Dan hipotenus ni sentiasa serong. Okey, hipotenus sentiasa serong. Okey. Cumanya kalau nak tahu opposite dan adjacent, okey, ataupun tentangan dan sebelahan, kita kena tengok nilai yang sudut tu. Ni sudut X ni, jadi opposite dia mestilah berhadapan dengan X. Okey. Dan adjacent adalah sebelah bagi opposite. Okey, itu cara kita nak mengenal pasti bentuk hipotenus, adjacent dan tentangan bagi setiap trigonometri. Okey. Jadi formula yang kedua yang kena hafal ni formula pertama Formula pertama yang kena hafal adalah ni. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ada kat sini. Formula kedua yang kalau boleh tolong hafal, tapi tak hafal tak apa. Sebab dekat sini formula sentiasa diberi dalam SPM. Di mana formula ni kita panggil dia sebagai formula unit C kuasa 2 tambah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, di mana kalau ada bentuk segitiga macam tadi, okey, dan dia bersudut tegak, kita panggil ni teorem Pythagoras formula teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras adalah sentiasa digunakan pada tajuk trigonometri dan segitiga Sentiasa guna dalam dua tema. Satu tajuk segitiga, satu lagi tajuk trigonometri. Okey. Jadi teorem Pythagoras ni sangat banyak diguna pakai untuk segitiga dan trigonometri. Okey. Jadi untuk tu nak kenal pasti siapa C, siapa A, siapa B. C sentiasa serong. Okey, C sentiasa serong. AB adalah bebas. Okey, AB adalah bebas. Sama ada sini B, sini A ataupun terbalik. Okey, ataupun sini B, sini A. Jadi yang penting yang kita kena tahu adalah serong dia je sebenarnya. Okey, itu basic yang kena tahu dalam trigonometri. Alright. Teorem Pythagoras dan formula trigonometri. Ada dua formula. Formula dua ni kalau boleh hafal, yang ni tak hafal tak apa, yang bawah ni teorem. Sebab apa? Sebab nanti masa SPM sentiasa dia bagi formula ni. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Bila nak guna ni? Bila ada segitiga. Okey, bila ada segitiga kita akan gunakan teorem Pythagoras. Okey. Sekarang ni kita lihat soalan diberi gambar macam ni. Kita ada sudut X. Okey, kita ada sudut X. Dia nak suruh kita cari nilai sin X tolak cos Y. Sin X ni kita boleh gunakan formula trigonometri. Okey, formula sin ni kita boleh gunakan trigonometri, tapi sebelum tu kena kenal pasti dulu dalam segitiga ni yang mana opposite, yang mana hipotenus. Okey, macam tadi saya cakap, hipotenus sentiasa serong. So hipotenus kat sini. Dan opposite dia adalah depan X tu. Ni opposite. Tapi sekarang ni opposite tu tak tahu berapa dia punya unit. Berapa dia punya panjang, berapa cm dia ni. Kita tak tahu. Okey, sebabkan itulah kita akan gunakan teorem Pythagoras. Okey, kita akan gunakan teorem Pythagoras untuk cari nilai US tu. Ni U ni S panjang US. So untuk awak cari nilai US, awak kena aplikasikan rumus teorem Pythagoras. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, di mana C adalah serong. Okey, C adalah serong. Jadi serong tu adalah 25 kuasa 2. Tengok kat sini 25 serong. Okey, letak kuasa 2 samakan dengan 24 kuasa 2. Okey, kenapa? Sebab sebab A dan B ni boleh mana-mana. Sama ada 24 ni boleh jadi A atau 24 ni juga boleh jadi B. Okey? Teorem Pythagoras, formula CAB ni
A dengan B boleh duduk mana-mana. Cuma serong ni mestilah C. Yang tu tak boleh ubah. Jadi B ni kita tak tahu, kita anggap B ni sebagai US. Okey, tambah US kuasa 2. Jadi cari nilai US, jadi pindahkan sahaja 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan US kuasa 2. Ataupun SU kuasa 2. Sebab kita nak cari nilai O tu. Jadi kita kiralah. Tekan kalkulator, ambil 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Okey, dapat 49. Bukan 1 tapi 49. Tekan kalkulator. 49 sama dengan US kuasa 2. Okey. So, kita pun pindahkan kuasa 2 tu jadi punca kuasa. Okey. Ini adalah cara kalau awak lihat kita nak cari nilai US tapi kita kena pindahkan kuasa 2 jadi punca kuasa. Okey, kuasa 2 pindah jadi punca kuasa. So, kalau kuasa 3 pindah jadi punca kuasa 3. Ingat kuasa 2 jadi punca kuasa 2. Ataupun kalau macam ni saya rasa awak tak faham kot. Saya rasa awak kena tengok dalam bentuk huruf. Contohnya A kuasa 2 sama dengan B. So dia akan jadi A sama dengan punca kuasa B lah. Kalau kuasa 3, A kuasa 3 sama dengan B, dia akan jadi A sama dengan punca kuasa 3 B. Dia akan pindah jadi kuasa yang betul lah. Kuasa 2 jadi punca kuasa 2, kuasa 3 jadi punca kuasa 3. Jadi sebab tu nak cari US ni, kuasa 2 kena pindah jadi punca kuasa. Jadi kita akan dapat jawapan lah US tu sama dengan 7. Okey, 7 cm. Jadi kita tekan kalkulator, ambil jawapan dia punca kuasa 49 dapat 7 cm. Okey. 7 cm untuk nilai O. Ini 7 cm. Okey, jadi untuk cari nilai sin X, kita masukkan dalam formula trigonometri tadi. Ini formula trigonometri. Okay, formula trigonometri ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Okey, masukkan sahaja tentangan bahagi dengan sebelah hypotenuse ataupun opposite bahagi dengan hypotenuse. Okey, ini adalah opposite O. Ini O. Ini O. Okey, 7/25. Jadi sin X ni awak boleh ubahkan dia menggunakan formula. Gunakan formula sin. Okey, sin X, X ni kat sini, sin, jadikan dia sebagai 7/25. Okey, jadikan dia punya ukuran tu 7/25. Jadi sin X adalah 7/25. Okey, so saya tulis kat sini, sin X adalah 7/25. Okey, sin X adalah 7/25. Tak perlu risau sama ada dia positif atau negatif. Okey, tak perlu risau. Alright. Okey, tak perlu risau. Lagi satu, kalau nak tahu, okey, sin X, nilai sudut dia kecil sangat. Ingat dalam formula trigonometri ni, kita ada sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Kalau sudut X ni kecil sangat, okey, kecil sangat, comel je, bawah 90 darjah. Jadi kita boleh faham bahawa dia berada di sukuan 1. Sebab sukuan 1 ni sudut 90 ke bawah. Okey, 90 darjah ke bawah. Ni kosong darjah, ni saya tulis kosong darjah.
yang ini adalah 90 darjah, yang ini adalah 180 darjah, dan ini adalah 270 darjah. Ini boleh jadi 361 putaran. Okey. Jadi 90 darjah ke bawah ni dia adalah positif untuk semua sin, cos dan tan. Okey, semua positif. Okey, semua positif. Kalau yang kedua, di mana antara 90 darjah hingga 180 darjah adalah sin positif. Okey, sin positif. Yang lain negatif. Contohnya kalau awak kata Y, okey, Y ni kan macam panjang sikit kan, macam lebih daripada 90 darjah tu kalau awak tengok sudut dia tu. Okey, dan Y ni dekat sini dia cakap cos Y. Okey, kalau dia kata cos kat sini, awak boleh lihat sudut dia kecil tapi tak kecil sangat. Dia macam lebih 90 lah. Maksudnya awak boleh katakan antara 90 darjah hingga 180 darjah. Awak boleh cakap macam tu. Sebab sudut dia ni, nak cakap dia garis lurus tak juga. Nak cakap dia sudut tegak tak juga. Dia macam ibarat seperti V kat sini. Okey, dia macam ibarat seperti V. Dia macam 100 something lah. 100 something Kita tak tahu 100 something Ni saya letak bintang lah 100 something. Jadi awak boleh katakan yang dia ni berada dekat sukuan 2. Kan? Sebab dia macam panjang tapi tak panjang sangat. Dia bukan garis lurus. Dia bukan juga sudut tegak. Okey, dia bukan sudut tegak, dia bukan garis lurus. Jadi awak boleh tahu dia berada di sukuan 2 dan sukuan 2-nya hanyalah sin sahaja yang positif. Kalau dia cakap cos Y, maksudnya Y ni bernilai negatif lah. Okey, sebabnya hanya sin sahaja yang positif kat kawasan 90 darjah hingga 180 darjah. Jadi kan, dalam soalan trigonometri ni, banyak sangat benda yang nak kena hafal. Okey, awak kena hafal sukuan, kena hafal formula trigonometri dan kena mahir menggunakan teorem Pythagoras. Banyak sangat banyak. Dan awak boleh lihat lagi sedikit tambahan di sini tan positif dan cos positif pada yang seterusnya. So kalau katakan ada satu sudut lah, awak nampak kan sudut Y macam ni saya letak macam ni. Dia letak sini sudut Y. Okey, sudut Y and then dia cakap cari nilai cos Y. Cos Y. Jadi awak boleh cakap, oi sudut ni besar sangat ni. Dah macam hampir 360 darjah. Kan? Jadi cos ni menunjukkan bahawa dia berada di kawasan sukuan 4 lah. Sebabnya sudut ni macam lebih daripada 270 darjah. Awak anggarkan sahaja, awak teka sahaja. Okey, teka sahaja. Mungkin lebih daripada 270 darjah. Mungkin boleh katakan dia 280 something. Kan? Ataupun 300 darjah. Kita tak tahu. Okey, kita tak tahu. Mungkin sini 300 darjah. Sebab dia besar sangat. Sangat besar bulatan tu. Dekat hampir sepenuhnya. Okey, kita boleh cakap cos ni adalah positif. Nilai Y itu adalah positif untuk cos. Kalau dia cakap cari nilai sin Y, jadi nilai dia negatif lah. Sebabnya dekat sini sin dia negatif. Nampak tak? Okey, so hati-hati awak kena hafal sukuan punya bentuk. Okey, kena hafal sukuan punya bentuk. Kalau soalan ni dia tanya sin X. Okey, kalau soalan ni tanya sin X, dalam ni ada X dan Y. Awak lihat X ni kecil je, comel je. Okey, comel sudut dia ni. Jadi semua positif. Okey, sama ada sin ke, cos ke atau tan. Okey, yang sudut comel ni semuanya positif. Yang tu kena ingat. Dan awak masukkan dalam formula lah. Siapa bahagi siapa? 7, O ni O 7 kan? 7 bahagi dengan 25. So dia adalah positif 7/25. Sebab dia sin. Sebab dia kecil sudut tu. Okey? Awak boleh cakapkan kat sini sin X adalah 7/25. Okey, sekarang nak cari cos Y. Okey, sekarang nak cari cos Y. Okey, awak tak nampak segitiga langsung pun dekat Y ni. Macam mana cikgu nak cari segitiga Y ni? Saya tak jumpa mana-mana segitiga. Saya boleh nampak macam ni sahaja. Tapi saya tak tahu ukuran dia berapa. Kan? Janganlah fikir luar kotak.
Okey, jangan fikir luar kotak sampai awak nak kena cari ukuran VS tu berapa. Tak perlu. Okey, tak perlu. Bila awak tak jumpa dia punya segitiga pada Y ni, cuba awak pindahkan Y ni kat dalam. Kita panggil dia sudut rujukan. Okey, pindahkan Y ni dekat dalam. Kita panggil dia pinjaman. Okey, pinjaman Y. Tapi ingat, sudut Y ni mestilah sama panjang macam ni. Kita cuma rujuk sahaja. Dia kalau Y macam ni, dia minta cos, awak boleh cakap lah, oh bentuk V ni, cos dia automatik negatif. Cos dia adalah negatif. Sebab bentuk V. V yang melebihi daripada 90 darjah. 90 darjah ke atas. Okay, 90 darjah hingga 180 darjah. Dia sangatlah panjang, tapi tak panjang sangat. Okay, jadi cos dia adalah negatif. Tapi sekarang ni, cuba pindahkan Y ni ke dalam. Pinjam segitiga tu jap. Awak cakap, tumpang jap. Macam itulah maksud dia, tumpang sekejap. Okay, apa Y ni nak buat lepas dia tumpang? Okay, dia akan tengok bententangan dia adalah O. Kat sini O. Sini A. Sini H. H sentiasa serong. Okay, H sentiasa serong. Gunakan formula cos. Di mana A bahagi dengan H, kita ada nilai A iaitu 7. Kita ada H adalah 25. Ingat, sudut cos ni, okay, awak dah pinjam kat dia, awak keluar balik. Dah pinjam, keluar balik. Dah pinjam, keluar balik daripada segitiga tu, awak tengok balik sudut dia, adakah sudut dia positif? Jadi sudut dia adalah negatif, cos negatif. Jadi awak letak sedikit negatif kat sini. Letak negatif. So jawapan dia adalah negatif 7/25. Okey, awak dapat kat sini. Cos Y adalah negatif 7/25. Bagi saya lah, tajuk ni, yang susah dia adalah nak hafal sahaja. Yang senang dia adalah awak cari dalam bentuk pecahan. Dengan menggunakan formula. Sebab tu, kalau dah hafal, memang senang nak buat. Yang penting, kena tahu macam mana comel ke tak dia punya sudut ni. Panjang ke tak? Awak kena teka. Kena teka macam mana dia punya ni. Adakah dia anggaran seperti 90 darjah ke atas? Adakah dia 90 darjah ke bawah? Kena teka betul-betul. Kalau comel macam X ni, awak boleh lihat. X ni comel je sudut dia. So, awak boleh cakap lah 90 darjah ke bawah. Kan? Kalau Y ni, sudut dia macam antara 90 hingga 180. Ingat, 180 darjah adalah garis lurus. Okay, 180 adalah garis lurus. Dia tak nampak macam garis lurus. Kalau garis lurus kan macam ni. Awak boleh nampak kan garis lurus kan macam ni kan. Jadi, dia tak sampai 180 pun. Dia adalah lebih daripada 90 sebenarnya. Okay, dia lebih daripada 90 darjah. Okay, mungkin awak boleh cakap sini 108 ke 110 darjah ke, tapi kita tak tahu. Kita cuma rujuk sahaja. Ini dia punya pecahan. Okay, sudut dia punya pecahan. Kita pinjam Y, tumpang masuk segitiga. Assalamualaikum, tumpang masuk. Okay, jadi kat sini, saya padam balik conteng ni, awak tengok balik betul-betul. Okay, saya padam yang ni. Formula ni pula saya letak ke bawah. Okay, dan awak kena lihat betul-betul cos negatif. Sama juga kalau dia tanya tan, kalau dia tanya tan Y ni maksudnya tan dia juga negatif sebabnya tan dia antara berapa? Kalau dia tanya tan Y itu adalah negatif. Sebabnya tan adalah antara 180 hingga 270. Mungkinlah awak boleh cakap graf sudut dia macam ni Katakan kalau garis lurus macam ni, mungkin sudut dia adalah panjang sikit lah. Okay, panjang sikit macam ni panjang sikit. Ini awak boleh katakan tan. Sebabnya, macam mana awak nak bezakan tan dengan cos? Kalau cos, dia ada sudut comel. Tapi sudut comel tu diminta dekat belakang. Ni sudut comel comel je. Sudut comel lawan dengan sudut besar. Kalau sudut comel lawan dengan sudut besar, ini kita boleh cakap sudut besar ni adalah cos positif. Kalau awak lihat sudut yang macam besar tapi tak besar,
Okey, awak boleh cakap yang ini sudut sin. Ni sudut sin positif, yang ini sudut tan positif. Okey? Ini adalah sudut semua positif. Awak boleh cakap berlawanan kat sini. So hati-hati bila awak lihat macam mana nak tentukan sudut-sudut ni macam mana dia punya bentuk. Jadi ikutlah kalau dia cakap dia nak nilai cos dekat sini, jadi cosnya adalah positif. Kalau dia minta nilai ni adalah nilai tan, jadi tan ni adalah negatif. Sebabnya dia nak melebihi dia punya, apa orang panggil, melebihi dia punya sudut yang sebenar. Sedang cerita kan, awak pernah dengar tak pasal kawasan? Dia mesti ada wilayah-wilayah dia kan. Ini wilayah untuk semua orang, ini wilayah untuk sin sahaja, ini wilayah untuk tan, ini wilayah untuk cos. Jadi masing-masing ada faction dia sendiri. Okey. Cukup sampai situ, kita boleh gantikan nilai dia lah. Sin X tolak cos Y. Okey, jadi awak tolakkan sahaja. Ni kira macam biasalah. Sin X tolak cos Y. So awak boleh gantikan 7/25 tolak dengan negatif 7/25. Dapat jawapan 14/25. Itu saja. Jadi soalan trigonometri ini saya dah ajar detail sangat-sangat. Saya harap sangat supaya semua pelajar bila dapat soalan trigonometri, tolong hafal cara awak nak hafal sin cos tan dan tolong hafal sukuan. Ni sukuan ni, wilayah-wilayah yang betul kena hafal. Kena tentukan macam mana nak tahu sudut dia macam mana awak boleh lihatlah. Okey, lepas tu apa lagi yang nak kena mahir? Okey, benda yang awak kena mahir adalah teorem Pythagoras. Tak hafal tak apa, tapi mahirkan cara penggunaan teorem Pythagoras. Sebab tajuk ni memang besar sangat, sangat besar. Tapi bagi saya memang best lah awak boleh cari jawapan dia, senang sahaja. Sebabnya kalau macam tadi kan awak tak jumpa segitiga kan untuk Y kan. Pinjam sekejap segitiga ni, tumpang masuk tumpang masuk. Jadi itu cara penyelesaian bagi soalan trigonometri. Nampak susah sebenarnya. Tapi bila lama-lama buat latihan dia jadi senang. Kalau awak ada buku rujukan ke apa, try buat latihan dekat buku rujukan masing-masing. Okey, jadi salin. Salin ni dulu dan kita akan sambung soalan seterusnya Okey. Sambung kepada soalan yang terakhir, soalan seterusnya tak adalah terakhir pun. Okey, kita tengok soalan ni. Ni susah lah sebab tajuk rangkaian. Lepas tu minggu depan habiskan soalan 9 dan 10. Okey. Alright, so kita tengok soalan ni. Rangkaian dalam rajah 5 menunjukkan 6 lokasi di sebuah taman perumahan.
Okey, so ada 6 lokasi di mana kat sini kita ada 6 bucu Ada A, ada B, C, D, E dan X. Ada 6 bucu. Jadi 6 lokasi kat situ Dan pemberat pada graf itu mewakili jarak dalam kilometer. Jarak dalam kilometer. So dekat sini bacaan dia adalah 2.6 kilometer, 1.6 kilometer dan sebagainya. Okey. Yang tu tak penting, saya ambil gambar dia. Okay, ni soalan dia. And then, Puan Afifah merupakan pegawai yang membuat bancian isi rumah. Okey, dia buat kerja kan. Dia mula bertugas dari pejabat X. Jadi, pejabat X ni merupakan tempat dia bertugas. Ni saya letakkan dia tempat bertugas. X ni merupakan tempat bertugas. Ni kata kunci yang saya keluarkan. Okey, dan dia bertugas dari pukul 8 pagi. Ini mesti ada benda penting ni. Okey, dia bertugas pada pukul 8 pagi. Sekejap Bertugas pada pukul 8 pagi. Ini nak kena siasat ni. Dan perlu menghabiskan tugasannya di 5 buah rumah iaitu A, B, C dan E. Okey. A, B, C, D dan E adalah 5 buah rumah yang dia kena pergi. Maksudnya awak lihat kat sini, pejabat dia adalah pejabat X. Dan rumah adalah rumah A, B, C, D, E. Kemudian, dia akan pulang semula ke pejabat X. Maksudnya, dia akan pergi rumah ke rumah. Dia akan buat bancian. Bancian tu maksudnya dia akan pergi ke rumah, setiap rumah. Lepas tu dia patah balik. Itu cerita dia. Jadi, untuk kita isikan ruang ni, awak boleh lihat dari pejabat dia pergi rumah siapa, lepas tu pergi rumah siapa, pergi rumah siapa, pergi rumah siapa, pergi rumah siapa, pergi pejabat balik. So ada berapa kali perjalanan? Ada dalam 5 rumah terus ke pejabat. Tak ada ulang balik ke rumah orang lain. Tak ada Okey. Jadi kan, katakan tempat dia pergi adalah start daripada sini ni start. Okey, ni start dia. Dan habis dia juga dekat tempat yang sama. Start dan end. Okey, start dan end Okey, katakan kalau saya pergi ke rumah A. Okey, saya pergi ke rumah A. Oh lihat jarak nak pergi rumah A ni jauh sangat. 2.6. Okey, 2.6. Jauh sangat. Jadi tak apa, kita try tengok. Try tengok dulu. X pergi kepada A. Kemudian X pergi kepada E. A pergi kepada E. Kemudian pergi kepada B. Pergi kepada C. Pergi kepada D. Dan akhir sekali patah balik ke rumah lah. So dia kena ada berapa kali jalan? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5 jalan. Okey, dia tak boleh lebih daripada tu. Sebab awak lihat kat sini, slot dia ada 5 sahaja. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 slot. Jadi, tak boleh lebih-lebih. Kalau contohlah, kalau kita buat bulatan, kalau awak lihat kalau dia pergi kepada A, pergi kepada B, pergi kepada C, pergi kepada D, lepas tu pergi kepada E, nanti dia kena patah balik lah. So tak boleh. Benda kena sekali jalan. Okey, dia tak boleh E kepada X terus. Tak boleh sebab tak ada jalan. Ni awak anggap dinding tak boleh. So tak boleh ambil jalan yang straight jalan. So mungkin awak boleh katakan A, lepas tu B, C, lepas tu E dulu, baru D, baru X. Boleh, tak ada masalah. Mana-mana jalan diterima. Asalkan 5 jalan. A, B, C, E, D boleh. Lepas tu X balik kan. Tak ada masalah. Tapi ingat tau, soalan ni, dalam banyak-banyak jalan ni, apa yang dia nak? Dia mesti ada cakap. Ni, nyatakan laluan terpendek. Dalam banyak-banyak jalan tu yang dia boleh ambil tu, dia nak jalan yang paling pendek. Maksudnya jalan yang cepat lah. Kalau lihat kat sini, dari tempat start dia ni, X ni. Okay, dari tempat dia start ni, X ni.
Ada dua jalan yang dia boleh lalu. Sama ada dia nak naik atas atau dia nak pergi rumah D terus. Jadi disebabkan soalan ni minta laluan terpendek. Okey, laluan terpendek. So kena cari jalan yang paling dekat. Ni kita tengok 0.3 ni lebih kecil. Kita ambil jalan X kepada D. Jadi untuk soalan ni, okey, ni saya tulislah kat sini sekejap. So yang ni saya pergi kepada D D. Okey. Lepas tu nak pergi kat rumah siapa pula? Nak pergi rumah E ke? Tengok betul-betul. Kalau awak lihat start daripada D ni ada dua jalan. Ada jalan nak pergi kepada E, ada jalan nak pergi kepada C, dan awak lihat jalan yang mana lebih dekat. So jalan yang lebih dekat adalah 2.0. Jadi ambil jalan yang ke C ni. Kita sambung tadi. Dari jalan ni awak boleh lihat 2.3 dengan 2.0 ni kita ambil jalan yang lebih kecil ataupun jalan yang lebih singkat lah. So sini 2.0. Kemudian awak sampai ke rumah C. Macam itulah. Dah sampai ke rumah C pula nak buat apa? Pilih jalan yang lebih kecil. Kalau awak pergi terus kepada E, jalan dia lebih panjang kat sini 1.8. Tak nak jalan tu. So pilih jalan yang lebih kecil adalah 1.2. Jadi ambil jalan tu. So jalan tu pergi ke rumah B pula. Dia macam orang kata bergile-gile. Faham tak? Dia bergile-gile tu maksudnya awak kena tengok macam mana jalan dia. B. Okey. Sekarang ni awak lihat kat sini. Kalau awak ambil jalan A. Okey, awak pergi jalan A kan. Contoh. Awak lihat pada B ni. Ada dua jalan. 1.8 dengan 1.6. Katakan awak ambil jalan 1.6. Okey, katakan awak ambil jalan 1.6. Awak akan pergi rumah A. Lepas tu awak kena patah balik pergi rumah E sebab memang wajib kena pergi rumah E. Lepas tu kena patah balik rumah D. Lepas tu patah balik rumah X. Tak boleh So jalan ni tak boleh guna. Sebab apa? Ingat saya cakap, kita tak boleh buat rotation macam tu. Tak boleh. Kita juga tak boleh buat macam ni Tak boleh So awak kena tengok ada berapa slot kat sini. So A tak boleh digunakan. Walaupun jalan dia pendek. Okey, walaupun jalan dia pendek. Awak boleh gunakan jalan. Okey, awak boleh gunakan jalan ni. Okey, awak boleh gunakan jalan ni. Terpaksa ambil terpaksa jalan panjang tu. Saya buat warna hijau Saya buat warna hijau. Terpaksa ni kita katakan jalan terpaksa. Ingat ikut slot. Ikut slot dia ada berapa. Okey, ikut slot dia ada berapa. So jalan dia akan jalan ke E. Okey, so kat sini awak tulis E jangan ambil A. Baru awak tengok jalan E pergi kepada A 1.1 lebih ringkas. So E kepada A adalah dekat sini naik atas A dan akhirnya dia boleh patah balik ke X. Okey, dia boleh patah balik ke X. Ni jalan terpaksa warna hijau ni adalah jalan terpaksa. Jadi jalan ni adalah jalan yang terpendek yang awak boleh ambil. Contoh. Kalau awak try buat macam ni tadi, katakan awak pergi ambil DE, lepas tu EC, lepas tu EB, lepas tu CB, lepas tu BA, lepas tu AX kan? Boleh je. Ambil jalan tu boleh je, tak ada masalah pun. Tapi kena kira lah. Kalau awak ambil jalan ni dengan jalan tadi, jalan mana yang lebih ringkas? Okay, so kita kira balik. Kita kira balik jarak dia. So kalau jarak yang macam ni awak kira balik 0.3 tambah 2.0 tambah 1.2 tambah 1.8 tambah 1.1 tambah 2.6 berapa? Okey. So ni awak try kira jalan yang asal tadi. Kalau awak ambil jalan lain, contohlah awak terfikir jalan ni, okey. Lepas tu awak terus patah balik kan? Lepas tu kira berapa. So kalau yang ni awak boleh dapat 0.3 tambah 2.3 tambah 1.8 tambah 1.2
tambah 1.6 tambah 2.6. Dapat berapa? Contoh ni contoh. So kalau saya kira ambil kalkulator 0.3 tambah 2 tambah 1.2 tambah 1.8 tambah 1.1 tambah 2.6. So dapat 9. Ni 9 km lah. Okey, ni 9 km. Okey, yang bawah tu 0.3 tambah 2.3 tambah 1.8 tambah 1.2 tambah 1.6 tambah 2.6. Awak dapat 9.8. Jadi lebih panjang, lebih jauh. Dia nak laluan terpendek. Jadi awak tak boleh guna jalan ni. Awak kena cari jalan yang paling pendek. Okey, kena cari jalan yang paling pendek. Jadi kalau awak try lalu atas tadi pun, naik atas, turun bawah, boleh, tak ada masalah. Naik atas tapi ikut jalan tadi lah. Okey, boleh buat macam ni. Boleh terbalik. Sama je. Macam tu boleh. Okey, macam ni boleh. Tak ada masalah. Sebab apa? Kalau awak ikut jalan ni, jawapan dia juga akan dapat 9 km. Maksudnya jalan yang sama tapi terbalik. Contohnya awak ambil sini A, sini E, lepas tu sini B, sini C, sini D. Boleh, tak ada masalah. Terbalik pun tak apa. Sebab jarak dia akan dapat jarak yang sama. Iaitu 9 km. So jalan ni tak boleh guna. So yang ni kena padam. So ada dua jalan yang betul. Sama ada awak buat DC, BEA ataupun AE, BCD. Terbalik pun tak apa. Antara dua tu sahaja. Okay, jadi laluan terpendek dia awak kena buat adalah DC, BE dan A ataupun terbalik. Tak ada masalah. Dan soalan ni cakap, seterusnya hitung jarak terpendek dalam kilometer. Jadi awak dah hitunglah kat sini. Dah siap-siap dah ada benda ni. Okey. Dapat 2 markah. Okey. Itu je lah cara dia. Okey, yang tu saya rasa soalan dia cuma tricky sikit. Soalan dia agak macam mengelirukan. Mana satu jalan yang betul, mana satu jalan yang pendek. Itu yang saya tak suka soalan macam ni. Dia sangat tricky. Kemudian soalan B. Okay, soalan B ni dia cakap ini apa pula saya tak nampak lah soalan dia. Okay, saya baca lah Puan Afifah menjalankan sesi bancian selama 20 minit bagi setiap rumah. Jadi ada 5 rumah Okey, so ada 5 rumah. Jadi sama dengan 20 minit kali 5 rumah So sama dengan 100 minit. Ataupun awak boleh katakan 1 jam 40 minit. Okey. Jadi kenapa saya buat macam ni? Sebab kita faham rumah tu ada 5, ada A, B, C, D dan E. Ada 5 rumah. Dan sesi bancian ni adalah selama 20 minit bagi setiap rumah. Jadi saya boleh cakap lah, kalau total dia buat bancian sebanyak 5 rumah, dia akan ambil masa sebanyak 1 jam 40 minit. Faham tak maksud saya? Maksudnya settle kerja dia 1 jam 40 minit untuk 5 rumah. Kemudian itulah dia punya ayat pertama. Okey, kemudian kat sini dia memandu dengan laju purata. Alamak, ni dah masuk tajuk laju pula Laju adalah jarak pemasa.
Di mana jarak tadi kita dapat 9 km. Okey, kita dapat 9 km. Laju diberi kat sini adalah 18 km per J. Okey, laju adalah 18 km per jam di taman perumahan itu melalui jarak terpendek yang dinyatakan. Maksudnya apa yang kita buat tadi itu adalah jarak dia adalah 9 km. Pada pukul berapa dia sampai ke pejabat X? Maksudnya dalam total pergerakan tu termasuk dengan waktu dia buat bancian dengan waktu dia bergerak, pukul berapa dia sampai? Pukul berapa dia balik kepada office tu? Jadi ada sebab kenapa saya mention kat sini dia bertugas pada pukul 8 pagi. Okey, jadi kita start. Okay, start pada pukul 8 pagi. 8 pagi. Ini sistem 24 jam 24 jam pula. Dalam sistem 12 jam kita nyatakan macam ni. 8 pagi. Okey. First, cari dulu yang ni. Yang ni sebab kita tak tahu. Yang ni kita tahulah. Yang ni kita tahu sebab senang. Yang ni macam mana nak aplikasikan formula jarak masa ni? Senang sahaja. Laju dah ada, jarak dah ada, masa je tak ada. Okay, so kita boleh terbalikkan. Kita boleh masukkan laju dia adalah 18 sama dengan jarak dia adalah 9 bahagi masa. Masa ni awak boleh gelarkan dia sebagai X. Okey, cari nilai X. 18X sama dengan 9. Sebab apa? Sebab X ni pindah jadi darab. Kemudian X sama dengan 9 per 18. So X sama dengan 1/2 jam. Masa X adalah masa di mana masa adalah 1/2 jam. Kita boleh convertkan kepada 30 minit. Okey. Jadi macam mana kalau katakan kita ada total ni masa bergerak masa dia naik kereta adalah setengah jam. Masa dia buat bancian adalah 1 jam 40 minit. Try awak tambahkan. 1 jam 40 minit. Alamak. Saya buat macam ni pula salah silap. 8 pagi tambah 1 jam 40 minit. So awak dapat pukul 9.40 pagi. Okey. Kemudian awak tambahkan dengan 30 minit. Okey, awak dapat pukul 10 minit. 10 minit pula. 10 pagi. So jawapan dia adalah 10 pagi. Okey, mula pada pukul 8 pagi, awak tambahkan dulu 1 jam 40 minit. Okey, 1 jam 40 minit ni dia dapat pukul 9.40 minit 9.40 minit pagi. Tambah dengan setengah jam, takkanlah awak nak cakap pukul 9.70 minit. Mana ada 9.70 minit kan? So 70 tolak 60 dapatlah 10 kan? Dan kita tambahkan 1 jam. So 10 pagi. Soalan dia susah. Soalan ni sebabnya apa susah? Yang susahnya kat sini. Sebab awak tak tahu nak guna formula apa. Tiba-tiba masuk tajuk laju jarak masa ni. Ini tajuk graf gerakan. Okey, ni masuk tajuk bab apa? Dia kata 4 bab ini bab berapa Saya tak ingatlah. Kalau rangkaian bab 5, bab 6 ketaksamaan, ni bab 7. Okey, bab 7 tingkatan 4. Rangkaian ni tajuk rangkaian adalah tajuk bab 5. Sebab 5 dengan bab 7 dalam satu soalan. Okey. So ini adalah contoh nak menyelesaikan soalan B. Jadi saya bagi awak tempoh untuk menyalin. Oops. Saya bagi macam ni Sekejap.
70. Okey, ini jawapan dia. Okey. Masa menyanyi dah tamat, jadi itu sahaja yang saya boleh explain. Yang ni saya tak akan savekan dalam Google Classroom. Jadi sangat-sangat rugi siapa yang tak nyalin. Kalau tak nak salin, snap dan nanti salin lah. Sebab soalan ni saya beli daripada kedai, tak kisahlah awak pergi kedai mana-mana, ada je jual buku ni dan ada juga jual kat Shopee. Cuma buku tu bagus sebab dia banyaklah soalan-soalan yang agak kebat dan susah untuk awak training buat soalan-soalan yang awak tak pernah nampak sebelum ni. Jadi kalau awak dah training buat soalan-soalan lepas macam modul kan setiap modul yang berformat SPM ni biasakan je diri untuk buat, lama-lama insya-Allah boleh fahamlah. Sebab bagi saya kalau awak belajar matematik ni setakat mendengar dan melihat sahaja, awak takkan dapat apa-apa. Okay, jadi nak tak nak kena rajin untuk buat latihan. Alright. So itu saja nasihat saya. Hari ni kehadiran macam biasa tak ambil sebab ramai yang tak hadir. Yelah minggu exam kan. Jadi tak apalah. Saya pun busy juga. Masing-masing pun ada hal masing-masing. Jadi itu saja kelas kita pada malam ni. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.